sampai sekarang saya tak boleh tengok patung caki tu. Oh, Pernah tengok tak patung caki? kenapa patung tu? Ya, seolah-olah benda tu hidup. Paling simple sekali lah dan paling senang nak amalkan ialah antaranya sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah tak kita dengar berkenaan larangan menyimpan anak patung kat dalam rumah? Macam awak ada simpan anak patung tak kat dalam rumah? Kalau macam saya ni tak adalah besar-besar ni. Kalau macam anak-anak buah tu adalah masih lagi, bear tu ada lagi. Tapi saya ada satu pengalaman, Mawi, di mana sampai sekarang saya tak boleh tengok patung caki tu. Oh, Pernah tengok tak patung caki? kenapa patung tu? Ya, seolah-olah benda tu hidup. So kita nak tahu betul ke kita ni dilarang untuk menyimpan patung di dalam rumah. So pagi ni kita bersama dengan Pengerusi Darul Tauhid Malaysia, Jurulatih Khusus Perubatan Islam, iaitu Ustaz Abu Humaid Sufri Mahmud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mawi? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Betul ke Ustaz? Macam dalam Islam ni kita dilarang nak simpan patung kat dalam rumah ni Ustaz. Katanya malaikat tak akan masuk rumah lah. Kata kita akan dirasuk lah. Betul ke Ustaz? Okey, untuk jawab soalan tu, sebenarnya memang ada hadis ya. Ada hadis daripada Nabi SAW. Misalnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Abi Talhah, katanya Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Yang bermaksud malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar. Dan ada banyak hadis lah yang menyebutkan tentang sifat malaikat yang tak nak masuk ke rumah-rumah tertentu yang ada benda-benda tertentu. Antaranya gambar lah ataupun patung. Jadi memang ada hukum dalam syariat yang melarang kita menyimpan gambar khasnya ataupun patung khasnya yang berbentuk manusia dan juga haiwan. Cuma dari segi perbahasan ulama tu adalah pengecualian. Misalnya mereka kata kalau setakat simpan patung untuk budak-budak, untuk kanak-kanak kan, patung permainan, maka tidak mengapa. Tapi kalau patung ataupun gambar tersebut kita simpan untuk dipuja, untuk dihormati, untuk diagungkan, untuk dijadikan macam sesuatu yang selain daripada permainan, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau maksud Ustaz tadi untuk menyimpan frame gambar tu, maksudnya frame tu apa? Frame patung ke ataupun frame potret dekat dalam rumah? Gambar di sini yang dimaksudkan dengan gambar ataupun patung ialah gambar dan patung yang berbentuk manusia dan haiwan, iaitu yang makhluk yang mempunyai roh. Sebab itu penjelasan ulama lah tentang pengharaman patung dan gambar ni. Bila you tanya sama ada frame gambar yang macam mana, maksudnya gambar potret, gambar manusia ataupun haiwan. Jadi ini mungkin ramai yang tak tahu. Tapi sebenarnya memang ada larangan ini dalam Islam. Sebab itu banyak kes, macam kita pun pernah jumpa banyak kes-kes gangguan makhluk halus dalam rumah ataupun orang kena rasuk dan sebagainya, yang mana antara cara kita untuk merawat masalah sebegini ialah dengan kita minta pesakit supaya dia turunkan semua gambar-gambar yang digantung dalam rumah, yang digantungkan di dinding dan sebagainya. Pernah tak Ustaz berdepan dengan kes orang yang terkena gangguan makhluk halus ni atau jin yang berpunca daripada anak patung, Alif? Ya. Ada tak Ustaz? Pernah. Saya pernah beberapa kes yang saya pernah handle, yang mana pesakit dirasuk oleh jin berpunca daripada patung-patung yang disimpan dalam rumahnya. Dan ada juga satu kes yang agak serupa dengan apa yang sedang viral sekarang, iaitu teddy bear. Jadi memang saya sendiri pernah membakar dua biji anak patung teddy bear yang besar. Sebab dan juga ada patung-patung lain yang dibawa pulang daripada Bali, Indonesia, yang berupa ataupun bermotifkan patung-patung dewa-dewa Hindu dan sebagainya. Jadi memang pernah saya handle kes yang sebegitu. Punca Ustaz bakar tu sebab apa Ustaz? Adakah satu ialah sebab kita nak
kita nak hapuskan semua benda yang sudah diganggu oleh makhluk halus ni, sebab kita takut ataupun kita risau sekiranya benda tu tidak dihapuskan, gangguan dia akan berterusan. Ada ke Ustaz amalan zikir ke atau doa yang boleh kita amalkan Ustaz untuk mengelakkan diri kita ni daripada terkena gangguan makhluk halus ni? Paling simple sekali lah dan paling senang nak amalkan ialah antaranya sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khasnya kalau kita rasa takut bahkan kadang-kadang ada orang yang diganggu kan, contohnya dia kena rasuk ataupun dia ternampak kelibat-kelibat yang menakutkan dalam rumah dan sebagainya, antara sunnah yang kita buat ialah kita laungkan azan. Jadi ini benda yang ramai orang tak tahu. Okey, kalau nampak benda ke, nampak apa pocong ke, pontianak apa ke, jangan takut, jangan lari. Sebab benda ni kalau kita takut dengan dia makin berani kat kita. Umar bin Al-Khattab dia kata, kalau kau nampak sesuatu penampakan syaitan, kau laungkan azan. Allahu Akbar, kita laungkan azan. Dan lepas tu amalkan selalu minimum lah, ini benda kata amalan paling minimum untuk benteng diri daripada gangguan makhluk halus ni, iaitu setiap hari selepas subuh dan selepas asar amalkan baca ayat kursi dan 3 kul kita baca 3 kali. 3 kul tu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setiap hari selepas subuh, selepas asar. Setiap kita ada zaman kanak-kanak yang menakutkan. Kalau Zalif takut dengan patung caki, saya dulu masa kecil takut dengan tarian singa. Sampai sekarang pun saya tak boleh dekat dengan patung tarian singa tu. Bagi saya ini lebih pada psikologi. Sebab kita mungkin trauma masa kecil, kita terkejut ke kan. Sebab yalah, macam saya dulu, kenapa saya takut dengan tarian singa? Pasal tiba-tiba benda tu dia muncul depan mata saya. Jadi bagi saya benda-benda macam tu lebih pada psikologi. Sebab itulah kita sepatutnya tidaklah menggalakkan anak-anak kecil kan menonton filem-filem seram dan sebagainya. Sebab secara psikologi dia akan menimbulkan ketakutan. Baik, kesimpulannya sekarang ni boleh je ada anak patung, tapi anak patung ni untuk kanak-kanak lah, untuk bermain. Dia tak ada unsur puja. Itu je sebenarnya Ustaz Ya, betul. Okey Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih sebab jemput saya pagi ni. Alhamdulillah, semoga apa yang Ustaz kongsikan pagi ni ada manfaat lah untuk kita pagi ni yang mendengar juga Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.